Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini hari Sabtu 6 Februari 2021. Sekarang jam 2.32 minit petang. Video tempoh hari saya ada ceritakan pasal 52 week high. Jadi kita, kalau siapa yang dah tengok tu mungkin dah dapat idea dia lah. Macam mana kita nak menunggu 52 week high, ataupun apa yang kita nak tunggu sebenarnya bila dia dah break 52 week high, ataupun apa yang kita nak buat sebelum berlakunya 52 high. Yang berlaku sebelum 52 high saya akan ceritakan hari ini. Saya ambil contoh ChatGDB ni. Okey, pada ketika inilah. Okey ni. So untuk cerita kali ni bukan tak semestinya 52 week high. It can be breakout 52 week high, breakout trend line, breakout downtrend line ke, breakout moving average ke. Cerita je tetap sama, sebab kita nak menunggu pullback selepas dia break daripada benda-benda ni lah. Okay. Saya ambil contoh ChatGDB. Katalah kalau kita menengok pada chart ni, ini adalah high yang paling tinggi dan kita tandakan. Okay, tandakan. So, kalau saya play, okay, berhenti kejap, patah balik. Pada ketika dia break, betul tak ada kemasukan volume sepanjang-panjang sebelum dia nak break ni pun dah nampak kemasukan volume. Even hari yang dia break ni pun ada kemasukan volume yang tinggi. Dan saya bagi tahu itu hari backup yang baik, dalam tempoh 2 hari dia tak turun balik bawah daripada 52 week high yang dia pernah buat, ataupun whatever high lah. Janji high dia tu signifikan, bukan yang 5 hari punya high, 20 hari punya, bukan yang itu ya. Kita ambil yang very significant, maknanya 52 week high ataupun all time high. Selagi dia tak turun dalam tempoh 2 hari tu, kira maksudnya breakout tu berjaya lah. Okay. So bila dah kejadian breakout ni, sama ada kita terus entry dan hold, kena hold lah. Jadi tu dia panggil long. Mak Saleh panggil long tu sebab dia long, dia nak long kan. Kita boleh, untuk yang mana-mana terlepas lah, setiap kali kita jumpa 52 week high, sebenarnya kita janganlah takut. Kalau kita tak nak masuk breakout pun, simpan yang mana-mana chart buat 52 week high, tolong simpan dalam watchlist. Sebab ada ketikanya dia akan buat pullback. Sama ada pullback tu dalam tempoh yang dekat atau tempoh yang lama. Contoh macam GDB ni, dia ambil masa dalam tempoh tak lama lah, sekejap je. Beberapa hari lepas tu dia dah start pullback. Okay. Dan aras yang kita kena perhatikan, kawasan-kawasan pullback tu tak semestinya tepat macam garisan yang saya buat ni. Ada chart yang memang tepat ikutnya, ada chart tak berapa tepat. Tapi kita boleh jadikan area yang dia breakout ni sebagai kawasan-kawasan tumpuan di masa akan datang. Ya, tumpuan di masa akan datang, dan tumpuan kita untuk melihat ada tak sebarang signal yang mana memberitahu yang dia gagal untuk masuk balik dalam kawasan yang dia break. Kena ingat satu lagi perkara, kalau inilah volume membeli, kan ada volume banyak ni, tak mungkin harga ni akan turun bawah daripada volume yang tinggi ni. Takkan mungkin. Kalau dia jatuh juga, maksudnya yang candle yang ada volume tinggi ni tewaslah keseluruhan cerita dia. Maksudnya siapa-siapa yang beli kat sini tak ada minat pun nak mengholdkan benda-benda ni. Dia dah beli ke, kita tak tahu sama dia beli ataupun dia distribute. Jadi kalau saya kedepankan pun, itulah cerita dia. So waktu ketika dia turun balik ke bawah ni, inilah yang kita akan cuba cari dia punya peluang-peluang entry. Jadi mana-mana chart yang buat 52 week high ke, all time high ke, tolong tunggu, simpan, bukan tolong tunggu, simpan dia dalam watchlist. Kalau kata kita belum beli lagi, simpan je dalam watchlist. Akan datang insyaAllah. Kalau betul lah dia masih kuat, dia akan buat pullback sekitar aras-aras yang dia break. Dalam video yang lepas saya ada kata sama ada kita nak
katalah pada ketika awal ni lah awal ni, sama ada kita nak tunggu sampai dia break baru kita nak buat kita punya action, ataupun kita cuba beli kat bawah ni lah. Okay. Bila saya kata beli kat bawah ni, antara cara yang saya rasa boleh membantu adalah dengan menghidupkan saya punya tramband ni, ataupun tramband guide ke, tramband naked ke, tramband cycle ke, ataupun awak pakai moving average sendiri ke. So dalam tempoh sebelum dia nak sampai 52 week high ni, kita boleh layan jugalah tempoh-tempoh dia sedang sebelum dia break dulu kan. Ni tempoh-tempoh ni, ni kan area di sini ada breakout, ada target, ada breakout, ada target. Kan tunggu balik, ada breakout, ada target. So bolehlah guna. Macam saya sekarang ni lebih fokus pada trendband cycle, dan mungkin boleh guna trendband cycle. Okay. Saya ambil contoh yang lain. Tapi saya kena padam dulu. Ini tempoh dia pullback sekejap. Sekejap dia turun. Ada yang ambil masa agak lama. Dia turun sekejap tapi dia ambil masa 22 November 13 Disember, lebih kurang seminggu atau 2 minggu lepas tu baru dia start naik lah kan. Ada yang lebih lama juga. Sekejap. Ini okey. Ada ketika ni. Ini yang saya cerita ni yang mana saya pernah kongsikan dalam Facebook. Jadi siapa yang dah lama mengikut dalam saya punya Facebook mesti boleh ingat balik lah. Untuk yang ini dia break. Ini kita tak panggil, tapi dia all time high ya. Ya, dia all time high. Bawah ni pun sama, tapi saya nak cerita yang atas ni lah. So dia break, dia turun balik. Ini contoh yang mana dia ambil masa sekejap untuk turun, tapi dia punya ni tak berapa lama. Cuma dia punya turun tu kan terlajak ni. Terlajak betul tak? Ini paling tinggi, ini paling tinggi. Tapi dia pada ketika inilah, ni nampak dah naik sedap lah cerita. Cubalah macam ni. Dia masuk balik. Kita pun rasa macam mungkin breakout ni tak berjaya lah. Mungkin tak berjaya lah. Tapi kalau kita perhatikan betul-betul, ini adalah volume yang paling tinggi. Walaupun candle tak berapa cantik, inilah paling tinggi. Ada tak harga tu cuba jatuh di bawah dah? Tak ada kan? Kalau saya hidupkan trend cycle pun, kita akan nampak mungkin lebih jelas lah beberapa tanda. Ni breakout balik. Target tak masuk, tak layan. Ni breakout balik. Okay. Ada lagi contoh sekejap dia ambil masa yang agak lama. Saya cerita ni sebab saya beli dalam ni. Okay, waktu saya beli ni pada ketika ni, walaupun kita nampak sebab kejadian ni dah naik, betul lah dah naik. Tapi waktu beli ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari. Tapi hari dia bukanlah hari-hari kan. Dia sebab dia ada minggu, ada lebih kurang 2 minggu lah. Memang jiwa berkecamuk. Kadang terfikir juga, betul ke aku buat ni, betul ke aku buat ni, kan? Boleh naik ke tak. Waktu ni chart lain semua tengah naik, laju gila naik je. Ini saja yang alamak menyesal lah beli kan. Kenapa? Dia macam-macam lah sebab benda tu dia 1, 2, 3 hari dia berhari-hari. Jadi kita rasa macam tak boleh lah ni, candle pun tak kecil-kecil, ini semua macam nak jatuh je kan. Ni ada bapak candle ni. Apa yang saya cuba tanamkan waktu ketika hold ni, saya kata chart ni uptrend, chart ni uptrend, chart ni uptrend. Kalau aku betul, dia akan naik. Kalau aku salah, nak tak nak kena cut loss. Itu saja. Chart ni uptrend. Itu saja yang saya simpan. Sebab chart yang uptrend ni kan, dia sentiasa kan dia buat new high. Ada, kalau kita sabar dan kita punya analisa tu rasa betul, sabar. Sebab of course kita akan letak stop loss kat tempat yang sepatutnya lah. Kita letak cuma itulah kadang-kadang kita dah jual lah. Lepas tu bila kata signal tu datang balik, contoh macam ni kan, nak beli balik tu yang rasa terkilan lah. Sebab dah tercut loss. Bukan tercut loss sebab mungkin kita letak cut loss tu agak tinggi,
kita cut dan tak nak tengok dia dah. Tapi itulah kejadian ya. Disebabkan itu, sebab ni cerita lama 2018, itulah terhasilnya trend ni, trend cycle ni. Supaya saya kata kalau saya ada signal ni di mana saya ada breakout dan saya terus ada target ataupun cut loss. Ada ketikanya kalau macam ni, tapi dulunya cerita ni saya beli awal lah, tak ada signal. Tapi untuk sekarang ni kadang-kadang kita kalau tak ada signal tak perlu, tunggu sampai ada signal, follow. Dan semua signal tak semestinya berjaya. Saya dah kata banyak kali, kalau signal ni confirm 100% menjadi, sepatutnya saya lah orang yang paling kaya dulu. Jangan kata Bill Gates. Semua yang tu semua tewas. Setiap kali ada ni, maksudnya kita ada trading plan, kita ada cut loss. Kalau kata ketika ni kejadian ni tak ada untuk signal untuk breakout, mungkin tak perlu buat apa-apa. Mungkin tak perlu buat apa-apa lah. Sebab tujuan saya buat ni tidak menjadi mencari orang yang terawal. Tapi saya buat sistem ni saya buat signal-signal ni, jadi saya tahulah bila saya boleh rasa macam signal tu bila nak keluarkan. Saya boleh rasa bila saya nak beli dulu sebelum signal tu keluar. Inilah tujuan dia. Mungkin saya akan update nanti, mungkin bulan depan ke, untuk yang signal-signal apa ni, apa dia panggil ni, lupa lah pula. Ni signal ni mungkin hujung bulan nantilah saya update. Kita tengok contoh lain yang agak lama sikit. Untuk contoh yang ni chrono. Dia dah break, ada volume, dah start ada volume masuk, jadi dah pullback. Udah naik. Lah kalau kata kita beli pullback kat sini pun boleh jugalah. Tapi walaupun dia sudah ada pullback, pullback untuk yang small ni, ada kemungkinan besar dalam tempoh beberapa akan datang macam ni, Mei, Jun, lebih kurang sebulan, dia buat sekali lagi pullback. Sebab tu saya kata chart yang buat all time high ataupun 52 week high, simpan dan simpan. Sebab kita akan cuba mencari kalau dia bagi pullback. Sebab pullback tu tak semestinya dalam tempoh terdekat. Untuk tempoh macam ni kan, dia ambil masa sebulan lepas tu baru dia gerak. Start daripada sini lah yang dia punya canak tu lebih tinggi. Sebab kawasan bawah ni kawasan pening, dia naik, dia pening balik. Inilah yang naik tak ingat dunia, sampailah ke RM1.20 kalau tak salah saya. Kalau bertanya bila nak buat permulaan naik tu, bila permulaan naik yang untuk kita lah. Sebab kita bukannya banyak duit nak gerakkan chart ni, kita pun tak tahu bila nak start naik. Paling tidak lepas dia naik, dia turun, inilah kawasan kita target untuk pullback. Permulaan naik dia yang ni lah. Sebab chart akan gerak macam ni. Kalau kita faham bentuk ni, kita boleh bersedia kat bawah ni, kita boleh bersedia kat atas ni. Saya buat banyak lukisan dah. Ada yang macam ni. Nanti saya letak gambar. Lupalah lukis So, kalau kata bila nak cari permulaan naik, carilah kawasan sini. Mesti ada satu kenaikan, turun dan naik balik. Untuk confirmation, of course lepas dia lepas. Tapi untuk yang ni, ini selalunya kalau wave tu kita panggil wave 2 lah. Wave 2 ataupun wave 4 kan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, yang kedua lah, wave yang kedua. Sebab kita yang pertama ni kita tak tahu hal, semua dah turun, kita akan cuba macam ni sini. Senang cerita, bila ada impulsive wave yang naik, kita akan cuba tunggu waktu dia buat correction wave ni. So, jangan confuse sangat lah pasal wave tu. Kalau kita faham yang ni, kita faham lah wave tu. Itu je. Okay, saya rasa okay, yang terakhir kita nampak itu hari QS ada buat all time high. Okay, kalau ikutkan high yang kat sini, yang mula-mula ni, yang bawah ni tak
Walaupun konsep dia sama, tapi sebab dia masih baru waktu tu, ini pun ada pullback juga. Panggil dia first pullback. Kenapa saya ambil yang ni? So dia berjaya close kat atas, tak ada, dia jatuh. Okay, kali ni dia berjaya close. So dia berjaya close lah. So kita ada volume. Kita ada beberapa kawasan tinggi ni. Sini ada. So kita ada kawasan sini. Sesuai tak kalau saya kata, kalau dia terus naik, walaupun dia naik nanti, kita boleh tunggu juga waktu dia turun sekitar kawasan sini. Okay, ni untuk QES. Tapi tak semestinya dia turun sampai bawah ni. Ada kemungkinan besar dia turun tinggi sikit. Atas sikit daripada kawasan yang dia pernah break. Mana satu kita nak tahu, sama ada atas atau bawah, boleh buka trend cycle. Dan buka saya punya cerita pasal pullback, dekat mana arah sepatutnya kita boleh tunggu. Kalau kata harga dah naik-naik, kat mana kita nak tunggu. Okay, dapat tak idea dia? Okay, pergi cari chart, sama ada yang belum buat 52 week high ataupun dah buat 52 week high, dan ulang balik video ni. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye.